Allahu 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 billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل عليه وسلم لرضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilma wa fahma ya kashifal mushkilat. Ikshifil hujuba 'an wujuhi hadhihi al-ma'ani hatta nattali'a 'ala khafiyyati hadhihi al-masail. واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita dengan diberikan nikmat taufik, dihimpunkan oleh Allah di dalam majlis ilmu, di dalam majlis zikir, di dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua di dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan nikmat ini dikekalkan oleh Allah, ditambahkan lagi keberkatannya di dalam kehidupan kita insya-Allah. Amin. Sambungan kitab tauhid kita, Risalah Al-Misbahul Munir, pagi ini pada muka surat 82. Ke 82? Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Huraian yang kedua daripada sifat-sifat Rasul itu, yakni sifat yang wajib bagi Rasul. Maksud wajib di sini iaitu wajib akli. Wajib akli, yakni suatu sifat yang akal kita menghukumkan mesti ada pada mana-mana Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajiblah bagi kita, tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf, membenarkan, menyungguhkan di dalam hati kita seperti mana sifat yang sebelum ni, iaitu sifat siddiq,
Wajib mana-mana Rasul yang diutuskan oleh Allah bersifat dengan siddiq, artinya benar. Sekalian Rasul yang diutuskan oleh Allah semuanya bersifat benar. Benar pada perkataannya, benar pada perbuatannya, benar zahir dan batinnya. Maka orang-orang yang yakin, orang-orang yang menyungguhkan di dalam hatinya, menerima dan mempercayai bahawasanya Rasul-Rasul itu bersifat benar dalam segala hal, akan memberi kesan kepada diri mereka akan menerima sahaja ataupun menjunjung apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul. Orang yang yakin Rasul itu bersifat benar tidak akan sekali-kali mempertikaikan ataupun mempersoalkan apa-apa sahaja hukum hakam ataupun berita yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan mempertikaikan, mereka tidak akan meragui. Dia akan menjadikan seseorang itu muslim ataupun mukmin yang benar-benar taat kepada Allah. Tanpa mempersoalkan, tanpa mempertikaikan. Itulah faedah kenapa kita wajib menyungguhkan, membenarkan Rasul itu bersifat benar. Tapi hari ini kita tengok, ramai yang mempertikaikan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya tentang syariat Allah. Hukum hakam yang datang daripada Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai yang mempertikaikan. Maka orang-orang yang mempertikaikan inilah yang digelar dengan munafik. Munafik. Apa arti munafik? Orang yang zahirnya beramal dengan amalan Islam, sembahyang, puasa, menutup aurat, bersyahadah, tetapi hakikat hatinya tidak menerima sekalian perkara yang datang daripada Allah dan Rasul. Itu namanya munafik. Kafir yang sembunyi. Munafik ni kafir sembunyi. Jadi jangan kita tergolong dalam golongan tu. Bukan mudah nak menjadi orang yang beriman. Bukan semata-mata mengucap syahadah kita beriman dah. Maka kita akan diuji oleh Allah. Allah akan uji kita. Nak tengok sejauh mana kebenaran kita menyungguhkan Allah dan Rasul. Maka contohnya kita diuji dengan kesenangan, kita diuji dengan bala. Ada kalanya kita diuji dengan berhadapan dengan hukum hakam Allah. Jadi ramai di kalangan kita yang mengaku Muslim mempertikaikan ataupun menolak ataupun menidakkan. Jadi apa bukti yang menunjukkan mereka itu membenarkan Rasul? Nampak tak? Apa tanda seseorang itu membenarkan Rasul? Pasti dia akan kalau mempersoalkan, kalau mempertikaikan, menunjukkan mereka meragui Rasul. Jadi tidak ada alasan. Tidak ada alasan sebenarnya untuk nak menolak ataupun menidakkan. Kerana kita sudah cukup yakin yang Rasul itu benar. Ke ada yang terlebih benar daripada Rasul? Ada tak? Ada tak di kalangan umat yang pemikirannya, pandangannya lebih benar daripada Rasul? Ada? Betul? Tapi kenapa ramai yang mempertikaikan? Macam mana kalau kita nak jawab besok? Kalau ditanya oleh Allah, apa alasan kita? Kalau betul membenarkan, wajib terima. Kerana kenapa mempertikaikan? Dengan alasan tak relevan lah, inilah itu. Jadi mana bukti mereka membenarkan Rasul? Sebab tu kena faham betul-betul tentang iman, tentang akidah. Bukan sekadar untuk dikata-kata ataupun disebut-sebut, dibaca-baca, tidak. Sejauh mana kita serapkan apa yang kita belajar di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita belajar banyak kali Rasul bersifat benar, Rasul bersifat benar, Rasul bersifat benar,
Tetapi bila diceritakan, bila Rasul menyampaikan hukum hakam yang datang daripada Allah, kita mempertikaikan. Itu bukti kita tidak membenarkan Rasul, ataupun membenarkan Rasul pada sebahagian tempat dan mempertikaikan pada sebahagian tempat yang lain. Adakah Rasul tu ada tempat-tempat dia benar, ada tempat dia tak benar? Sebab tu hati-hati tuan-tuan iman. Banyak orang tak faham maksud iman. Jadi iman ni bukan duduknya di lidah, duduknya di hati. Bila duduk di hati, dia ada bukti dia. Mana bukti yang dia sebenar-benar orang yang beriman, makna yakin, menerima, percaya apa saja yang datang daripada Allah dan Rasul. Mana bukti? Apa bukti dia? Baik, itu sifat benar Rasul. Jadi apa sahaja yang dikhabarkan oleh Rasul, wajiblah kita terima, wajiblah kita percaya, jangan mempertikaikan, jangan mempersoalkan, jangan cuba-cuba nak memberi pandangan yang kononnya lebih baik, lebih betul daripada apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, takut nanti terkeluar daripada golongan orang yang membenarkan Rasul. Kita jangan masuk dalam golongan munafik. Munafik ni sampai kiamat ada. Munafik ni bukan di kalangan orang Arab. Munafik ni mana-mana orang yang zahirnya Islam tetapi hatinya sebenarnya tidak yakin sekalian perkara yang datang daripada Allah dan Rasul. Ada sebahagian dibenarkan, ada sebahagian dia menidakkan. Itu munafik, tapi tersembunyilah. Makna keraguan, kesangsian itu hanya di dalam hati mereka, tapi zahirnya mengaku Allah Tuhan, Muhammad Rasul, Muhammad tu benar, Muhammad tu betul. Di lidah saja, tapi hatinya tidak. Jadi Allah tahu, Allah mengetahui siapa yang bersifat dengan munafik yang sebenar-benar. Jadi orang munafik ni segala amalannya tidak diterima oleh Allah. Matinya kekal dalam neraka selama-lamanya. Kenapa kekal dalam neraka? Kerana dia tidak Islam di sisi Allah. Dia hanya Islam di atas muka bumi saja. Jadi hati-hati. Sebab tu disuruh belajar, memahami apa Islam, apa iman, apa bukti iman, apa bukti Islam. Baik. Jadi apa sahaja yang Rasul khabar, wajiblah kita terima, percaya sungguh-sungguh. Daripada kepercayaan itulah yang akan memberi kesan kepada diri mereka yang meyakini Rasul. Contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda contohnya. Jadi banyaklah hadis Nabi dah, banyak hadis Nabi. Jadi kita ambil satu hadis yang kita boleh jadikan sebagai panduan dan pedoman di dalam kita menjaga ibadat kita. Nabi bersabda, "Man talabal ilma liyufakhiral ulama'a aw liyumari'a bihi sufaha'a aw liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu an-nar." Jadi wajib kita yakin dan percaya dengan hadis ni. Apa Nabi khabar? Ini amaran daripada Nabi. Ini peringatan daripada Nabi SAW untuk kita orang yang belajar agama. Barang siapa yang menuntut ilmu, siapa-siapa saja yang menuntut ilmu, tujuannya supaya nak bermegah-megah. Siapa saja yang menuntut ilmu dengan niat dia nak bermegah-megah, sebagai orang yang alim, sebagai orang yang ada ilmu, ataupun dia menuntut ilmu kerana nak membantahi dengan dia akan orang yang sufaha, dia nak belajar sebab niat dia nak berdebat, nak menunjukkan yang dia tu pandai, yang dia tu mahir, ataupun kerana nak memalingkan dia dengan dia ilmu tadi akan muka manusia kepadanya. Jadi dia niat belajar agama supaya manusia berhadap kepada dia, manusia cari dia, supaya manusia berharap dengan dia, supaya manusia datang kepada dia, melutut kepada dia. Di dalam hatinya kasihkan puji-pujian daripada makhluk. Tu tujuan dia belajar agama. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memasukkan akan dia oleh Allah ke dalam neraka. Orang yang belajar macam ni niatnya, Allah akan humban dalam neraka sekalipun dia alim. Sekalipun dia alim, sekalipun dia hafal Al-Quran. Sebab tu kita jaga baik-baik. Pesan dengan anak-anak kita yang belajar, perbaiki niat.
Jangan kita sebagai ibu bapa menanamkan niat-niat yang jahat dalam hati anak-anak kita yang belajar agama. Belajar betul-betul, belajar agama bagus-bagus, hafal Quran, nanti orang sanjung, nanti orang ikut, nanti orang ni. Banyak mak bapak yang macam ni. Banyak mak bapak yang macam tu. Belajar betul-betul, hafal Quran, nanti orang kenal, nanti orang hormat. Na'udzubillah. Itu semua niat yang tidak ikhlas. Nabi kata apa? Allah akan humban dalam neraka. Allah akan humban dalam neraka. Sekalipun dia hafal Quran, hafal hadis, hafal ilmu, hafal ini, hafal itu, macam-macam. Na'udzubillah. Baik, jadi hari ini sampai kita kepada sifat Rasul yang kedua, yang wajib bagi Rasul. Jadi benar Rasul tu wajib akli, benar kita wajib syar'i. Benar kita wajib syar'i. Kalau kita bohong, hukumnya haram. Jadi benar kita tu wajib syar'i. Kalau kita dusta, hukumnya haram. Jadi amanah, hari ini sampai kepada sifat yang kedua, iaitu amanah. Jadi faham elok-elok jangan kita pandai cakap saja Rasul benar tapi mempertikaikan. Jangan. Na'udzubillah. Biar ada perbezaan di antara orang yang belajar dengan orang tak belajar. Kalau orang tak belajar agama, tak belajar akidah macam tu, memang padan patut kena pada tempatnya. Yang malangnya belajar tauhid, belajar akidah, belajar sifat Rasul, faham, tetapi mereka sendiri yang mempertikaikan apa yang datang daripada Rasul. Na'udzubillah. Inilah tanda-tanda ilmu yang tidak memberi manfaat. Kita minta Allah jauhkan kita daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat ni makna selain daripada kita faham, kita boleh gunakan dalam memperbetulkan ibadah kita. Bukan sekadar menjadi perhiasan sahaja, tidak. Jadi sebab tu kita mula nak belajar, sudah belajar kita baca doa, minta Allah rezekikan kita ilmu yang bermanfaat. Kalau dulu kita tak tahu, kita belajar, kita tahu, kita faham, kemudian kita boleh amalkan, kita boleh gunakan dalam memperbaiki ibadah kita. Kalau kita belajar akidah, ada perubahan pada pegangan dalam hati. Kalau sebelum belajar akidah dulu ragu-ragu, waswah dan macam-macam, bila dah belajar akidah jadi baik, jadi betul, jadi kuat, jadi teguh, jadi mantap, memberi kesan kepada dia, cintakan Allah, cintakan Rasul, cintakan agama. Itu faedah daripada akidah yang dia belajar. Tapi kalau kita belajar akidah masih lagi ragu-ragu dengan Allah, ragu-ragu dengan Quran, mempertikaikan Quran, mengikut faham, menyokong pendapat-pendapat yang mengkritik Al-Quran, na'udzubillah. Jadi tidak ada faedah kita belajar agama. Tidak ada faedah pun. Makna ilmu yang Allah bagi itu kita tidak dapat memanfaatkan. Tidak ada manfaat. Kerana kalau semata-mata menjadi penuntut ilmu tetapi ilmu itu tidak dapat kita amalkan, maka tidak ada apa-apa pun kemuliaan kita di sisi Allah. Sama je macam orang tak belajar, bahkan lebih hina lagi. Orang tak belajar padan patut dengan macam tu amalnya, sifat hatinya, perangainya. Tapi kita yang belajar ni sepatutnya adalah perubahan. Ada perbezaan dengan orang yang tak belajar. Sebab tu Allah pilih kita dudukkan dalam majlis ilmu, kerana Allah nak ubah kehidupan kita, amalan kita yang zahir dan yang batin. Biar ada perbezaan dengan dengan kita yang sebelum belajar dalam jahil dulu. Tapi kalau dah belajar, dah mengaji, tapi sifat kita, perangai kita, akhlak kita, perkataan kita, hati kita masih serupa macam dulu, jadi tak ada faedah pun kita belajar. Jadi minta Allah jauhkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian katanya musannif, huraian yang ketiga, huraian yang kedua daripada sifat-sifat Rasul itu iaitu amanah. Jadi amanah ni adalah sifat yang wajib ada pada mana-mana Rasul yang diutuskan oleh Allah. Mana-mana Rasul dan juga mana-mana Nabi. Jadi mana-mana Nabi, mana-mana Rasul, semuanya wajib bersifat dengan amanah. Apa erti amanah? Kepercayaan. Baik, apa yang dimaksudkan dengan amanah ataupun kepercayaan yang mesti ada pada tiap-tiap Rasul yang diutuskan oleh Allah? Tidak sama seperti sifat amanah yang kita selalu guna pakai. Yang selalu kita guna pakai kepada diri kita, umat biasa ni.
Orang tu amanah, si Polan tu dia orang yang amanah dalam pekerjaannya. Jadi dia menjalankan tanggungjawabnya dengan betul, dengan baik. Dia tu amanah orang ni. Tapi sebenarnya sekalipun kita kata dia amanah dalam menunaikan pekerjaan, tetapi dia tetap tidak amanah dengan Allah. Sebab apa? Banyak nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, kita kufur. Kita tidak menggunakan kepada perkara yang sepatutnya seperti yang disuruh oleh Allah. Kita ada buat dosa, kita ada buat maksiat, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah, maksiat jari, maksiat kaki, maksiat perut, maksiat farad. Jadi banyak dosa kita. Jadi kita bukan hamba yang amanah dengan Allah. Kita hamba yang banyak khianat dengan Allah. Banyak khianat dengan Allah. Amanah lawan dia apa? Khianat. Tidak amanah. Tidak amanah tu khianat. Jadi wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hati. Maksud mengaku ni, mengaku pula di dalam hatinya. Hati tiap-tiap mukallaf, sekalipun dia raja, di menteri, sama seperti sebelumnya. Wajib tiap-tiap mukallaf, tiap-tiap mukallaf, raja, menteri, pembesar-pembesar, pemerintah-pemerintah, rakyat biasa, wajib menyungguhkan Rasul tu benar. Kalau dululah sifat yang sebelum. Jadi sekalipun dia raja, sekalipun dia siapa pun, wajib dia membenarkan Rasul agar memberi kesan kepada kehidupan dia. Dia menjadi seorang pemimpin, seorang raja yang membenarkan Rasul. Menjadi seorang menteri yang membenarkan Rasul. Gitu. Menjadi seorang ketua keluarga yang membenarkan Rasul. Ketua masyarakat yang membenarkan Rasul. Hujan? Bukan? Dah bunyi apa tu? Oh, bengkel sebelah sini pun bengkel tak? Situ bengkel kereta. Ni bengkel baiki manusia. Sungguh. Ini bengkel memperbaiki amal ibadat ni. Nak beki kereta sebelah, nak beki diri sini. Kasih repair, mana yang sengit, mana yang bengot, mana yang herot. Sungguhlah. Jadi wajib pada syarat atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku pula di dalam hatinya dengan tentu sungguh segala yang jadi Rasul itu bersifat dengan amanah. Artinya kepercayaan ataupun betul hati, lurus hati, jernih hati mereka itu, dan tidak khianat, tidak khianat pada Allah. Jadi wajib, tak pernah sama sekali mana-mana Nabi dan Rasul khianat dengan Allah. Sejak daripada kecil sampailah diwafatkan oleh Allah. Kita lain, kita ni banyak khianat dengan Allah. Ada je dosa yang kita buat. Celik-celik mata buat dosa dah. Hati kita yang paling banyak dosa, hati kita lah. Betul? Zahir nampak taat dah, zahir nampak baik dah, zahir nampak macam malaikat dah. Tapi hati kita ni masih lagi jadi rumah syaitan. Hati kita jadi rumah syaitan. Syaitan suka duduk dalam hati kita. Kita suka bela syaitan dalam hati kita. Hasad, dengki, ujub, riak, takabbur, itulah yang menggemarkan syaitan. Makna kita pelihara syaitan dalam hati kita. Jadi jangan jadikan hati kita rumah syaitan. Kena bersihkan hati kita. Kena banyak-banyak taubat sungguh-sungguh dengan Allah. Kalau tak, sebaik mana pun amalan zahir kita, Allah takkan terima selagi hati kita tu jadi rumah syaitan. Banyak kita tak peduli tentang hati. Kita lebih menumpukan amalan yang zahir. Kita menjauhkan perbuatan yang haram, yang zahir. Sungguh-sungguh kita jaga zahir kita daripada membuat benda haram, tapi kita tak bersungguh pun menjaga hati kita daripada membuat benda yang diharamkan oleh Allah. Sungguh ke tidak? Kalau nak selamat, kena baiki dua-dua.
Perbaiki zahir dan batin, taat zahirnya dan taat batinnya, baru insya-Allah selamat. Dengan maknanya, dia nak huraikan apa makna Rasul tu bersifat dengan amanah, kepercayaan, betul hati, tidak khianat. Apa maknanya? Dengan maknanya sekalian mereka itu Rasul terpelihara. Bila sebut terpelihara, mestilah ada yang memeliharanya, mestilah ada yang menjaganya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memelihara, Allah menjaga, Allah memantau para nabi dan para rasul daripada melaku, maksud memperbuat dan mengerjakan akan segala perkara yang ditegak haram ataupun makruh ataupun khilaful aula, yang dekat-dekat nak makruh. Tak sampai peringkat makruh tapi dekat-dekat dengan nak makruh, nama khilaful aula. Pada zahir mereka itu, makna pada anggota zahir mereka itu, mata mereka, telinga mereka, lidah mereka, tangan kaki mereka, perut mereka, tidak pernah sekali-kali khianat dengan Allah. Matanya tak pernah dilirikkan kepada benda haram, telinganya tak pernah menadah dengar benda yang haram, lidahnya tak pernah bercakap benda yang haram, tangan kakinya tidak pernah bergerak di dalam mengusahakan yang haram, hatinya tidak pernah memiliki sifat-sifat yang diharamkan oleh Allah. Daripada bila tu? Waktu kecil mereka itu, ataupun waktu besar dahulu daripada jadi nabi dan rasul mereka itu, sama telah pula pada waktu jadi rasul mereka itu, sama telah tu dengan makna lebih-lebih lagi sewaktu mereka dah dilantik oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Sebelum jadi nabi rasul lagi, waktu kanak-kanak lagi, Allah pelihara dah mereka, tak buat benda-benda haram, tak buat benda makruh zahir dan batin. Jadi di sini boleh tak kita nak terima pahaman yang mengatakan rasul tu waktu kecil sama macam orang lain? Tak boleh tak boleh terima. Orang cakap macam tu, orang tak kenal sifat rasul. Ada pahaman yang mengatakan rasul tu waktu dia kecil sama macam orang lain. Itu bukan daripada akidah kita ahli sunnah. Rasul tu mulia sejak dia dilantik jadi rasul, baru dia tu mulia, baru dia tu beza dengan orang lain. Sebelum tu dia sama macam orang lain. Ada pak lebay yang macam tu, dia punya pahaman. Jadi jangan ikut. Jangan ikut. Itu namanya biadab dengan rasul. Tidak ada akhlak dengan rasul. Dia fikir rasul tu makhluk biasa. Asyraful makhluqat, semulia-mulia makhluk yang dijadikan oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja yang Allah ciptakan, apa sahaja makhluk ni yang Allah jadikanlah. Langit, bumi, bulan, bintang, syurga serta nikmatnya, neraka serta isinya. Apa lagi yang dinamakan iman, yang dinamakan Islam, itu semua makhluk-makhluk Allah lah. Kita manusia, malaikat tidak boleh menandingi kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang paling mulia di sisi Allah di kalangan para sekalian makhluk yang dijadikan oleh Allah. Tiba-tiba kita nak cakap dia waktu kecil sama macam orang lain. Itu orang biadab dengan rasul. Sebab tu dia tak suka kita puji-puji rasul. Jangan buat maulid. Sebab pada dia sama je, anak dia lagi mulia daripada rasul. Sebab tu kalau anak dia punya hari lahir, dia sambut. Anak dia punya hari lahir, dia sambut. Kek 10 tingkat, buat makan-makan. Tapi rasul, bila kita nak buat maulid, memperingati hari kelahiran Nabi, dia marah. Bid'ah katanya. Dia tak kasihkan rasul. Dipandang rasul tu macam orang biasa. Dia tak payahlah nak puji-puji. Kalau puji rasul syirik kata. Yang memuji manusia tak syirik pula. Kau bagai bidadari, kalau kau bunga aku pasir, kalau kau langit aku bumi, kalau kau pantai aku pasirnya. Tak syirik pula.
Sungguh dia. Tapi puji Rasul pelik tak? Lepas tu jangan ikut pahaman ni. Dia gelong otak dia. Otak dia gelong. Tahu gelong? Kalau macam tayar bisikal tu gelong. Gelong. Puji makhluk tak apalah. Kalau begitu melambaklah artis-artis di kapi. Betul? Banyaklah artis-artis ni syirik. Sebab apa? Lagu-lagu semuanya memuji makhluk. Bukan dia punya puji dia. Tapi bila memuji Rasul, yang mana Rasul ni jadi asbab kau hidup atas dunia ni, kau dapat nikmat iman Islam, kau kata syirik pula lah. Allah suruh, Allah kasih kepada orang yang memuji kekasih dia. Kalau kita ada kekasih, orang puji kekasih kita, seronok tak kita? Seronok seronok lah. Dah kalau orang maki kekasih kita suka? Kita nak orang maki hamun kita punya kekasih ke puji kita punya kekasih? Dah kata tadi tak suka? Kasihlah, seronoklah hati kita. Bangga lah. Bangga. Jadi Allah bangga dengan orang yang memuji kekasih Allah. Kita memuji Rasul, Allah kasih kepada kita. Sebab kita memuji kekasih Allah, memuji kekasih Allah. Allah jadi bangga dengan orang yang memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam atur cara maulid, dia dibacakan puisi-puisi, syair-syair yang indah-indah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan risau, jangan terpedaya dengan pahaman-pahaman yang mengajar umat memandang rendah ataupun memandang biasa-biasa saja pada Nabi dan Rasul. Mereka tak kenal Rasul. Baik. Kemudian dengan maknanya mereka itu tak pernah buat benda haram makruh daripada kecil sampailah besar, sampailah wafat. Sama telah juga, mana sama telah pula lebih-lebih lagi waktu mereka itu dilantik oleh Allah menjadi utusan Allah. Baik, dan dalil atas kepercayaan dan betul hati mereka itu dan tidak khianat mereka itu ialah kita fikir tilik dengan akal fikiran. Kita timbang-timbang dengan akal kita yang waras. Jika mereka itu, makna Rasul-Rasul itu tidak betul hati dan khianat mereka itu dengan bahawa mengerjakan mereka itu akan perkara yang ditegah yakni oleh Allah, nescaya adalah kita semua ini pun disuruh khianat juga seperti mereka itu juga. Jadi akal kita fikir macam tu. Kalaulah Rasul itu bersifat khianat, buat benda haram, buat benda makruh zahir dan batin, nescaya kita ni pun akan diperintah oleh Allah untuk membuat benda yang haram juga. Sebab kita diperintah oleh Allah agar untuk mencontohi betul? Dah ada ke ayat Quran yang menyuruh kita buat benda keji mungkar? Mana ada? Mana ada? Dah kalau Rasul tu bersifat dengan khianat, makna buat benda haram, dah tentulah kita pun Allah akan perintahkan buat benda haram juga. Sebab meniru betul? Betul ke tidak ni? Faham ke? Faham? Itu namanya dalil akli. Jadi akal kita fikir, jika mereka itu tidak amanah, maksudnya kalau Rasul tu buat benda haram, nescaya adalah kita semua ni umat pun disuruh khianat juga. Dah Rasul khianat, kita kena tiru lah. Kerana kita semua ini disuruh oleh Allah dengan menurut, dengan mengikut dan mengerjakan seperti pekerjaan mereka itu. Allah perintah kita ikut Allahumma salli ala sayyidina, ikut akhlak Rasul. Mana dalilnya Allah suruh ikut? Firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika adalah kamu sekalian, jadi Allah perintahkan kepada Rasul, cerita, bagi tahu umat, cakap dengan umat, bagi tahu umat. Bagi tahu umat. Macam mana nak bagi tahu apa? Jika adalah kamu, makna umat ni, kita ni laki-laki, perempuan, tua, muda, pemimpin, semua ikutlah. Masuk semua tu umat. Yang tinggi pangkatnya, yang rendah pangkatnya, masuk dalam kata umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bagi tahu mereka, bagi tahu umat, wahai Rasul, bagi tahu umat.
Jika adalah kamu sekalian kamu kasih akan Allah. Kalau betul-betul kamu kasihkan Allah, sayangkan Allah, cintakan Allah, daripada peringkat tinggi, raja, menteri, datuk, datin, tan, tontin, apa lagi, sampailah ke kita rakyat biasa bawah-bawah ni, masuk dalam umat kan. Kau orang besar-besar tu bukan umat Nabi. Umat Nabi lah. Umat Nabi mana? Umat Nabi Muhammad SAW. Kita ni semua umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ni ditujukan kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi wahai Muhammad, bagi tahu umat, jika adalah kamu kasih kamu akan Allah, maka hendak menurutlah kamu akan daku. Makna kamu semua ni kena contohi aku, kena tauladani aku, zahir dan batin. Kau kena ikut aku. Kalau betul-betul kau kasih kepada Allah, kau kena ikut aku. Tengok tu, Allah Ta'ala nak mengangkat darjat Nabi, nak bagi tahu betapa hebatnya maqam kedudukan Nabi SAW di sisi Allah. Padahal padahal kita beribadat kepada Allah, tapi Allah suruh kasih kepada Rasul, Allah suruh ikut Rasul. Kita tak boleh nak langgar Rasul, nak direct kepada Allah, nak tinggalkan Rasul, nak terus kepada Allah, tak boleh. Tengok dalam sembahyang, kita sembahyang kerana siapa? Kerana Allah. Tapi kalau tak berselawat kepada kekasih dia, solat tak diterima oleh Allah. Nampak tak? Pun tak faham lagi kedudukan Nabi macam mana. Itulah isyarat-isyarat yang Allah nak menunjukkan kemuliaan Rasul. Kau sembahyang kerana Allah, tetapi kalau kau tak sebut nama kekasih dia, solat kau tak diterima oleh Allah. Nampak tak? Itu tanda Allah sendiri memuliakan. Allah mengajar kita memuliakan Rasul. Di antara kita memuliakan Rasul, memuji-muji Rasul. Bukan memuji itu makna syirik. Puji bini tak syirik pula. Puji Rasul syirik. Awak ni lah paling lawa dalam alam semesta ni. Tak syirik pula. Pelik sungguh. Tapi ramai yang ikut pahaman ni. Ramai ke tidak? Ramai ikut pahaman ni. Itu dia kategori kafir atau kufur. Fasik. Fasik lah. Tapi kalau mengkafirkan orang, jadi kafir lah. Syirik ni apa? Bila kita menghukum orang syirik, maknanya kita menghukum orang apa? Kafir lah. Awak syirik ni, makna awak ni orang kafir. Apa hukum kata orang kafir? Ni, tengok kat kitab ni belakang sekali, nanti kita sampai tempat. Di antara benda yang boleh menjadikan kita murtad, kita memanggil saudara Islam kita dengan kafir. Sebab tu jauhi pahaman ni. Sikit-sikit syirikkan orang. Sikit-sikit syirikkan orang. Syirikkan orang ni mana kafirkan orang. Syirik tu mana kafir lah. Mana ada syirik yang beriman? Faham ke tidak ni? Dia kata syirik je. Apalah syirik je, bukan kita murtad. Syirik murtad tu adik-beradik, sepupu sepapat serumah lah tu. Itulah suruh mengaji, tak faham. Dia kata alah, rosak akidah je. Rosak akidah tu kafir lah. Dah tak mengaji, orang ajak mengaji tak mahu. Kata dah pandai, dah alim, tak ada kepentingan belajar agama ni. Yang pentingnya duit, makan, kereta, rumah. Tu yang penting. Agama tak penting. Itu akibat dia, bala. Allah balakan kita yang tak nak belajar, Allah balakan dengan kesesatan. Allah balakan dengan kesesatan. Rosak amal ibadat. Ibadat tak diterima oleh Allah. Itu Allah balakan kepada orang-orang yang sombong dengan ilmu, tak nak belajar. Na'udzubillah min zalik. Jadi jangan mudah nak mensyirik-syirikkan orang. Syirik ni makna menyengutukan Allah. Letak makhluk setaraf dengan Allah. Percaya makhluk seperti percayakan Allah. Itu makna syirik. Kita memuji Rasul bukan kita beriktikad Rasul tu sama pangkat darjat seperti Allah. Kita memuji Rasul bukan beriktikad Rasul ada kuasa memberi sesuatu. Betul? Tapi mudah mensyirikkan, syirik. Ambil berkat, syirik. Salawat, qasidah, syirik. Doa atas kubur, syirik. Macam-macam mengkafirkan orang. Yang betulnya dia sekor je. Yang lain semua sesat, semua syirik. Yang betulnya dia sekor.
Rasul tak ada buat happy birthday. Ada Rasul buat happy birthday? Ada? Dah banyak syirik macam tu. Jangan totok gitu. Tahu totok? Jangan duk totok luruh bendul macam tu. Bendul pun tak ada luruh sangat. Ada bengkok-bengkok, belok-belok tak. Dah habis. Kemudian jadi bahaya pahaman tu. Dan dalil atas kepercayaan itu dalilnya. Jadi kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Jadi siapa-siapa yang mendakwa, yang mengaku dia kasihkan Allah, cintakan Allah, sayangkan Allah, maka wajiblah kita mengikut Rasul, mengikut akhlaknya, mengikut perintahnya, mengikut sunnahnya. Macam mana hati Rasul kena usahalah. Macam mana akhlak Rasul kena usaha ke situ. Barulah Allah kasih, barulah kasih kita kepada Allah tu dibalas. Barulah kasih kita kepada Allah tu dibalas oleh Allah. Maknanya kalau kita mengaku kita kasih kepada Rasul, kasih kepada Allah, tapi kita tak memperdulikan Rasul, tidak memuliakan Rasul, tak nak ikut Rasul, maka kasih kita tidak akan terjawab, tak dijawab oleh Allah, tak dibalas oleh Allah. Nampak tu? Nescaya kasih akan kamu oleh Allah Ta'ala. Barulah Allah akan kasih kepada kamu. Jadi Nabi bagi tahu, kalau kamu kasih kepada Allah, kamu kena ikut aku. Bila kamu ikut aku, barulah kamu dikasihi oleh Allah. Kalau tak terbalas dah. Dan disuruh akan kita khianat, itu hukumnya mustahil. Jadi kena ikutlah Rasul. Rasul bawa agama, Rasul suruh didik anak bini dengan agama, kenalah ikut. Itulah tanda kita kita kasih kepada Allah, tapi kita corakkan anak bini kita dengan cara kehidupan orang yang bukan Islam. Itu ke bukti cinta kepada Allah? Kita kata kita kasih kepada Allah, tapi cara kita mendidik anak bini kita, cara kehidupan anak bini kita bukan mengikut cara Islam. Keluar rumah, dedah aurat, pergaulan bebas. Itu Islam ni. Islam suruh macam tu ke? Dah. Islam suruh jaga aurat. Batas, ada pergaulan pada batasan, ada perbatasan, ada batasan pada pergaulan. Itu Islam. Itulah tanda orang tu kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah, kena ikutlah perintah Allah. Yang wajib, yang haram. Barulah jadi Muslim yang sempurna. Ini cerita sempurna, bukan kata orang yang macam tu tidak Islam. Dah Islam tapi tak sempurna lah. Kita nak sempurna. Kita nak balik akhirat sebagai Muslim yang sempurna, mukmin yang sempurna. Sebab nak pakai tu kehidupan kita di hari kiamat besok tu, menjamin kebahagiaan yang kekal selama-lama tu. Jadi dengan sebab itu kena usahakan iman dan Islam yang sempurna. Benda yang Allah Sayyidina Muhammad, benda yang bersifat sementara ni pun kita nak sempurna. Betul? Ada orang buat rumah separuh je. Cakap dengan kontraktor, jadilah ni separuh, okey lah ni. Tak apalah, tak siap pun tak apalah. Okey lah ni, boleh duduk dah ni. Ada macam tu? Mana ada? Ni pasal tak siap lagi, ni pasal tak plaster lagi. Nak sempurna. Padahal tahu nanti mati nak tinggalkan tu, tapi nak juga sempurna. Beli motor, sekalipun side mirror tak nak pakai, tapi minta, mana side mirror? Ni tak sempurna ni. Saya beli harga sekian, mana side mirror? Nampak tak? Yang sementara pun nak sempurna. Ini pula lebih-lebih nak pakai selama-lamanya. Adakah tak payah sempurna, tak perlu sempurna? Yang sementara pun nak sempurna, yang kekal lagi lah nak sempurna sepatutnya. Itu orang cerdik. Orang cerdik yang bijak dipikir macam tu. Kalau dah yang sementara pun nak sempurna, yang kekal lebih-lebih lagi lah nak sempurna. Betul? Diusahalah, usaha. Memanglah kita ni tak sempurna, tapi sejauh mana usaha kita tu nak menyempurnakan iman dan Islam kita tu? Mana usaha kita? Ada ke usaha ke situ? Sejauh mana usaha kita nak menyempurnakan Islam kita? Apa maksud Islam?
Amalan zahir, mentaati Allah pada zahir, itu Islam. Allah suruh semayang, dah semayang ke tidak? Allah suruh tutup aurat, dah tutup ke tidak? Allah suruh cakap benar, dah cakap benar ke belum? Allah suruh belajar agama, dah belajar ke belum? Tu mana usaha kita nak menyempurnakan Islam tadi. Dan iman, sempurna iman. Dan disuruh akan kita dengan khianat, itu hukumnya mustahil. Demikian itu khianat dilarang oleh Allah Ta'ala, seperti firman-Nya, innallaha la ya'muru bil fahsya, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyuruh ya Allah dengan mengerjakan yang keji. Maksud keji ni perbuatan yang zahir ataupun batin. Makna yang zahir pun jangan buat benda kotor-kotor yang zahir, jangan buat benda keji-keji yang zahir. Begitulah juga hati, jangan memiliki sifat-sifat yang keji. Hasad, dengki tu keji, sombong tu keji, riak tu keji, ujub tu keji. Jadi kena usahalah, kita ni kena usaha betul-betul, pastikan biar selari zahir dan batin. Taat zahir, taat batin. Bersih zahir, bersih batin. Nak bersihkan hati, belajar ilmu tasawuf sana tu. Ilmu tasawuf tu ilmu yang nak membersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang keji. Kalau tak, nanti kita tetap dipandang keji oleh Allah, sekalipun zahirnya nampak macam malaikat dah. Seronok kita perasan seorang-seorang je. Tersengih seorang-seorang je. Kita lah orang yang paling taat dekat Bukit Beruang ni. Tu sifat sombong lah tu. Ataupun perasan, aku lebih baik daripada orang sebelah ni, kata dia. Aku lebih taat daripada orang sebelah ni. Itu namanya sombong, sifat keji. Sekalipun mengaji, ada sifat tu, Allah keji kita, Allah benci kita. Sebab tu kena buang, kena kenal apa sifat-sifat yang keji, supaya kita boleh usaha cari dia punya penyembuh penawar dia. Jadi penyembuh penawarnya semua ada dalam ilmu tasawuf belajar. Sini ada ada belajar tasawuf sini? Ke bid'ah juga tasawuf? Bid'ah ke? Sebab ada pahaman mereka kata belajar tasawuf ni macam air longkang, kata ni. Ilmu tasawuf ni macam air longkang, kotor, kata. Tu. Sebab itulah dia macam tu, terbiak dia. Sebab itulah terbiak dia macam tu, sebab dia tak belajar ilmu tasawuf. Sebab tu akhlak dia tak ada. Akhlak pada Rasul tak ada. Biadab dengan Rasul, biadab dengan alim ulama. Sebab dia menolak ilmu tasawuf ni. Ilmu tasawuf ni nak mendidik hati agar jadi hati yang bersih. Hening, bersih daripada sifat-sifat kotor. Tapi bila kita menolak ilmu tu, sebab tu jadi macam tu. Na'udzubillah. Ramai juga pengikut dia. Ramai juga pengikutnya. Hati-hati. Pastikan kita punya guru tu betul pahaman dan akidah dia. Kita ni niat nak berubah, nak Allah redha. Tapi bila salah guru, tak dapat juga redha Allah. Jadi kena selidik, kena semak juga tuk guru yang kita nak belajar tu. Takut salah akidahnya, salah syariatnya, salah fahamannya. Kita niat nak berubah jadi baik, rupanya berubah jadi lagi tak baik daripada sebelum belajar dulu. Sebelum belajar dulu tak ada mengkapi-kapikan orang pun. Sebelum belajar dulu, huha-huha dalam bar, dalam disco dulu, tak pernah pun mensyirik-syirikkan orang. Betul? Belajar dengan dia, syirik orang ni. Awak ni syirik ni. Awak ni syirik. Lagi elok dia duduk dalam disco dulu daripada dapat tu guru yang macam tu. Sungguhlah. Tapi bukan maksud suruh buat benda tu kata ni suruh boleh pergi disco. Nak cerita ni akhir zaman ni fitnah banyak, tuan-tuan. Orang banyak nak berhijrah. Orang dah nampak agama tu baik, menyelamatkan. Tapi kalau salah guru yang membimbing kita, takkan sampai matlamat, tak sampai maksud. Kita tetap takkan dapat redha Allah kalau gurunya salah. Tempat kita ambil ilmu tu salah. Guru ni tempat ambil agama. Salah agama, salah guru, salahlah agama yang kita dapat. Kemudian kalau begitu tetaplah di hati kita, makna wajiblah hati kita menyungguhkan, membenarkan, menerima, setuju bahawasanya sekalian Rasul itu bersifat dengan
amanah, artinya kepercayaan dan betul hati, tidak khianat sama sekali. Jadi faham maksud amanah ni, mudahnya mereka tidak membuat benda yang dilarang oleh Allah. Sebab ada pahaman-pahaman yang kata Rasul tu keji, duk berzina, na'udzubillah lah. Ada pahaman yang macam tu. Rasul tu tak elok perangainya, berzina, zolim dan macam-macam. Oh, itu mustahil. Sebab Rasul amanah. Mana boleh buat benda-benda macam tu? Sebab dia amanah. Huraian yang ketiga daripada sifat Rasul, tabligh. Mana jam? Jam dah mati. Jujur kita tak mati lagi. Tak tahu lagi bila mati. Agak-agak bateri kita lama lagi dah. Huraian yang ketiga daripada sifat Rasul, tabligh. Ni tabligh. Kita kat sekolah dulu belajar tak tabligh? Belajar kan tabligh kan? Apa makna tabligh? Menyampaikan. Ada tak Rasul sorokkan sesuatu daripada Allah? Ada ke tidak? Itulah sekolah. Itulah sekolah masuk tek cicak mutanajis dah. Sekolah masuk tek cicak mutanajis dah. Mutanajis lah. Faham ke tak faham? Sebab tu jangan sekolah, jangan memada dengan sekolah. Sekolah ni bahaya. Masuk tai cicak, mengubah walaupun tidak mengubah bau, warna ataupun rasa, tetap hukumnya jadi mutanajis. Tak boleh buat mandi wajib, tak boleh ambil wuduk, boleh buat siram pokok je. Lepas tu kereta tak apa, nak ambil wuduk, bersuci tak apa. Sebab sekolah. Jadi sekolah ni bahaya, tidak memadai. Dia kena 2 kolah paling tidak. Kalau 2 kolah, cicak jatuh dengan mak-mak cicak sekali terjun dalam tu, sekali selagi tak mengubah bau, warna dan rasa, tetap dia suci lagi menyucikan. Sebab ada orang yang memada, dia kata saya buat apa nak belajar sekolah, nak belajar di kuliah-kuliah Masjid Suroli, saya dah bukan kat sekolah dulu, saya tak belajar agama. Tu sekolah tu. Itulah akibat dia. Nampak tak? Sekolah ni ada sakatan, ada batasan. Jadi jangan memada dengan belajar agama kat sekolah. Kena 2 kolah ataupun lebih. Kalau lebih 2 kolah ataupun lebih, ni dia kuat. Jatuh tahi, jatuh najis selagi tak mengubah bau, warna, rasa, tetap dia boleh suci, menyucikan lagi. Ni tengok, ni 2 kolah ni, nak bagi tu 2 kolah. Kalau sekolah kata Rasul tak ada, Rasul tidak ada menyembunyikan. Kalau 2 kolah kata ada benda yang Rasul sorokkan. Belajar situ. Ni bukan ilmu sesat ni. Dengar betul-betul. Jangan tidurlah. Tidur kan salah faham pula. Baik. Wajib pada syarak pula. Jadi huraian yang ketiga daripada sifat-sifat Rasul, tabligh. Kita pun tak belajar dulu. Bila belajar, macam ni rupanya. Dulu sekolah kata Rasul menyampaikan semua, tak ada benda yang Rasul sorokkan. Rupa-rupa ada benda yang Rasul sorokkan. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh Rasul-Rasul itu bersifat dengan tabligh. Artinya, arti tabligh ni menyampaikan barang yang disuruh mereka itu dengan menyampaikan dia kepada makhluk. Faham ayat tu betul-betul. Jadi apa-apa sahaja yang Allah amanahkan kepada para Rasul menyampaikan, maka sekaliannya disampaikan, satu pun tidak ada disembunyikan. Faham tak tu? Jadi kalau seandainya contoh, kalau 1000 perkara yang Allah amanahkan kepada Rasul sampaikan, maka 1000 perkara ni wajib Rasul sampaikan semua, satu pun tidak disembunyikan. Itu satu. Habis. Dan tentu tidak menyembunyikan dia. Makna mustahil Rasul menyembunyikan dia, yakni menyembunyikan perkara yang disuruh sampai.
Dan bahagian tabligh itu 3. Dulu kat sekolah 1 tu je lah tabligh. Ni 2 sekolah ada 3. Ada 3. Tabligh tu ada 3 bahagian, bukan 1 je, tuan-tuan perempuan, hadirin hadirat, haji hajah, datuk datin. Bukan ada 1 je, ada 3 tabligh. Mana? Iaitu 3. Yang pertamanya wajib tabligh. Apa maksud wajib? Mesti ya. Mesti menyampaikan. Wajib tabligh makna mesti menyampaikan. Apa yang dimaksudkan dengan mesti menyampaikan ni? Pada barang tu makna sesuatu lah. Bukan barang-barang pinggan mangkuk tu. Barang ni makna sesuatu. Wajib tabligh makna Rasul tu wajib, mesti mereka itu menyampaikan barang, yakni sesuatu yang disuruh akan mereka itu menyampaikan dia. Itu yang dimaksudkan dengan wajib tabligh, mesti menyampaikan. Kalau Allah suruh 10 sampai, tak kisahlah apa halangan, apa dugaan, apa ugutan, tetap mereka itu menyampaikan, kerana itu amanah yang diperintah oleh Allah kepada mereka menyampaikan. Dan yang kedua, dan mustahil tabligh. Nampak tu? Mustahil tabligh maknanya mustahil Rasul menyampaikan. Mustahil Rasul menyampaikan dengan makna wajib Rasul menyembunyikan. Faham tak? Mustahil tabligh makna mesti tidak Rasul menceritakan, mesti tidak Rasul menyampaikan. Pada siapa-siapa pun Rasul tak ceritakan. Apa dia? Pada barang yang dilarang akan mereka itu menyampaikan dia. Nampak tak? Iaitu perkara-perkara yang Allah larang Rasul menceritakan. Itu rahsia di antara Allah dan Rasul. Macam kerajaan ada rahsia tak? Ke semua benda dicerita dengan kita? Mana ada? Ada benda dia tak bagi tahu orang. Ni antara kita je, jangan bagi tahu orang. Tu nampak, dia tak sampai semua. Yang ni cerita ni cerita dengan orang ni cerita. Semua orang tahu, hebah kat TV, hebah kat sini, hebah kat sana, semua kita tahu. Tapi ada benda jangan bagi tahu. Bagi tahu masuk penjara. Pecah amanah. Diam, ni rahsia kerajaan. Betul? Itu kerajaan sini, kerajaan dunia. Ni kerajaan Allah. Jadi ada rahsia di antara Allah dan Rasul yang Rasul tak boleh nak bagi tahu. Dah tahu ke belum ni? Jadi ada tak benda yang Rasul sembunyikan? Jawab ada dah kan? 2 sekolah dah tu. Tadi sekolah tadi dia kata tak ada. Sekarang ada. Jadi faham tak ni? Lama kan kata ilmu sesat pula dah. Wajib menyampaikan yang Allah suruh sampai. Yang Allah larang menyampaikan, Rasul tidak sampaikan. Kalau Rasul sampaikan juga namanya khiyar. Betul? Ni rahsia di antara Allah dan Rasul. Tiba-tiba Rasul cerita dengan sahabat dia. Nak main nak tahu tak? Ini ada rahsia ni. Ni rahsia aku dengan Allah ni. Tapi nak bagi tahu lah kau Abu Bakar, aku sahabat aku. Nak cerita. Maknanya khianat tak? Jadi ada benda, banyak lagi benda yang menjadi rahsia yang kita tak tahu. Sebab tu kena sangka baik dengan Allah banyak-banyak. Tapi clue-clue Allah bagi banyak lah. Pengasih, penyayang, pemurah, tu semua clue-clue tu. Jangan jadi putus asa dengan rahmat Allah. Banyak lagi benda yang kita tak tahu. Banyak lagi benda yang disembunyikan, yang tak sampai kepada kita, kerana itu dilarang oleh Allah menyampaikan. Itu rahsia di antara Allah dan Rasul. Jadi jangan tanya apa benda dia. Kalau ada yang tanya, apa dia Ustaz? Mana kita tahu? Nama pun rahsia. Siapa kita? Kalau ada orang mendakwa, dia kata, aku main belajar dengan aku tahu rahsia di antara Allah dan Rasul. Membohong lah tu. Membohong lah tu. Dia kata, aku seorang je yang tahu rahsia Allah dan Rasul ni. Jangan percaya. Dia boleh jalan atas air pun jangan percaya. Sebab apa? Itik pun boleh jalan atas air. Jangan semata-mata tengok benda pelik-pelik kita terus terima. Tengok benda pelik-pelik terus terima. Padahal terang-terang nampak menyalahi syariat. Tak solat 5 waktu. Boleh bercampur lelaki perempuan, kita jadikan dia tuhu.
Alasan, oh dia ni orang keramat ni, dia peringkat dia tak apa dah. Banyak ni pengikut-pengikut orang Cina pun ada juga yang jenis macam tu. Tengok pelik sikit, jadikan tok guru. Tengok dia sehebat mana pun, dia tak boleh menyalahi syariat. Dia sehebat mana pun makamnya, darjatnya, dia tak boleh menyalahi syariat selagi dia waras. Tiba tak payah semayang, tak payah puasa. Kita ambil jadikan guru. Janganlah terang-terang menyalahi syariat tu. Sehebat mana pun. Tu Rasul tu penghulu segala wali-wali. Penghulu segala waliullah pun sembah. Tiba-tiba kita orang biasa pula beramal lebih kurang. Dah tak payah semayang, tak payah puasa, macam-macam yang haram jadi halal. Ataupun tak ada nisbah halal haram, sebab dia dah naik martabat konon-kononnya. Jangan, tu semua sesat lagi menyesatkan. Itu semua murtad dah tu, na'udzubillah. Jadi jangan mudah terpedaya. Kita orang awam ni banyak mudah nak terikut macam tu lah. Tengok benda pelik-pelik aja, tengok pelik-pelik aja, nak ikut. Pastikan menyalahi syariat tak? Akidah betul tak? Kalau akidah betul, syariat betul lah, bolehlah jadikan. Kalau menyalahi syariat, sekalipun boleh jalan atas air, terbang atas udara, jangan diikut. Dan yang keduanya tadi, mustahil tabligh. Maknanya mesti tidak Rasul menyampaikan, iaitu mana? Pada barang yang dilarang oleh Allah, akan mereka itu menyampaikan akan dia. Itu rahsia di antara Allah dan Rasul. Jadi jangan ditanya apa bendanya. Tak ada seorang pun tahu. Rasul je tahu. Rasul dengan Allah je tahu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Dan yang ketiga, harus tabligh. Yang ketiga, harus menyampaikan. Harus ni maknanya apa? Harus? Boleh berlaku, boleh tak berlaku. Pada barang yang diberi pilih akan mereka itu dengan menyampaikan dan menyembunyikan kepada makhluk. Ini Allah serahkan kepada kebijaksanaan Rasul. Nak ceritakan pada Abu Bakar tapi tak nak ceritakan pada Sayyidina Ali, ikutlah. Sebab ni masuk dalam perkara yang harus Rasul menyampaikan. Kalau wajib menyampaikan, mesti cerita semua, faham? Fahamlah makna wajib tu. Wajib menyampaikan makna mesti cerita kepada semua orang. Tak boleh sorak, tak boleh sorok-sorok. Sebab tu dalam strategi peperangan, Nabi tak cerita semua. Ada sahabat-sahabat yang tertentu tahu, ada sahabat yang tak tahu. Nampak tak? Kalau Rasul cerita semua rahsia peperangan, besok nak jalan kot sini, habis dah lah tentera Islam. Dah wajib menyampaikan, makna rahsia peperangan pun kena ceritakan juga macam tu. Jadi biar faham, belajar. Kalau wajib semua menyampaikan, maknanya tak ada rahsia dah lah. Tak adalah rahsia. Padahal di kalangan para sahabat tu ramai munafik tu. Orang-orang kafir yang berlakon-lakon kononnya sahabat Nabi, tapi tali barut orang kafir, nak mengintai-ngintai rahsia orang Jadi kalau Rasul menceritakan terus terang, contohnya strategi peperangan, habis dah lah. Tak dapatlah nak mengalahkan orang kafir tu. Ataupun awal-awal lah dia orang dah akan buat perangkap, contohnya dah tahu besok nak jalan di sini, nak jalan kat bukit sini, dah tentulah dia WhatsApp geng-geng dia bagi tahu, besok Muhammad Muhammad dengan geng-geng dia sahabat nak lalu kat sini, nak pergi serang kita. Nampak tak? Kan boleh mudaratkan tentera orang Islam. Sebab tu ada benda, ada 3 bahagian tabligh. Yang pertama, wajib menyampaikan. Ini seorang pun Rasul tak sorokkan, semua Rasul sampaikan. Semua tahu waktu. Yang kedua, mustahil tabligh. Ni seorang pun tak tahu. Sekali meskipun isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun sahabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diberitahu. Kerana itu rahsia dari antara Allah dan Rasul. Dan yang ketiga, tabligh harus tabligh, yakni perkara yang Allah serahkan kepada Rasul. Nak cerita pada siapa, tak nak cerita pada siapa, itu terpulanglah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia tabligh. Ada 3, bukan 1 je. 2 kolah, nampak? Dan mustahil menyembunyikan pada barang yang mana tadi? Yang ketiga, harus tabligh pada barang yang diberi pilih akan mereka itu dengan menyampaikan
dan menyembunyikan kepada makhluk. Maksudnya terserah kepada Rasul nak cerita pada siapa, tak nak cerita pada siapa. Itu masuk dalam bahagian yang ketiga, harus sahaja Rasul menyampaikan, bukan wajib dan bukan mustahil. Dan bahagian menyampaikan itu pun tiga juga. Yang pertamanya wajib menyampaikan. Wajib menyampaikan. Yakni apa wajib menyampaikan ni? Pada barang yang dilarang mereka itu menyampaikan dia. Tengok ayat ni betul-betul. Wajib menyampaikan pada barang yang disuruh tu. Kita gariskan situ, tulis mudah-mudahan yang betulnya dilarang tu, perkataan dilarang tu, gariskan situ. Wajib menyampaikan pada barang yang dilarang akan mereka itu menyampaikan. Salahlah ayat tu. Betul? Cuba baca ayat tu, jangan ubah dulu. Cuba baca ayat tu dulu. Wajib menyampaikan maknanya mesti menyampaikan barang yang dilarang pula dah. Barang yang dilarang akan mereka itu mana pula wajib menyampaikan barang yang dilarang menyampaikan. Wajib menyampaikan barang yang disuruh. Yang disuruh lah, tulis itu. Yang dilarang tu garis, tulis nombor 1, buat kat tepi tu nota. Mudah-mudahan yang betulnya yang disuruh. Jadi kalau kita nak baca selepas daripada kita betulkan, wajib menyampaikan pada barang yang disuruh mereka itu. Disuruh akan mereka itu menyampaikan dia. Barulah betul ayat tu. Kalau tak nanti kan membawa kepada benda yang Allah larang, Rasul sampaikan pula dah. Wajib Rasul menceritakan rahsia dia pula dah. Salah lah. Dah betul kan dah? Ya. Dan yang kedua, mustahil menyembunyikan. Makna mesti tidak Rasul suruhkan. Rasul takkan suruhkan pada barang yang disuruh akan mereka itu menyampaikan dia. Itu tak apalah, betul lah tu. Betul lah tu. Mustahil Rasul sembunyikan sebab Allah suruh sampaikan. Allah suruh sampaikan, maka mustahil lah Rasul suruhkan. Kalau Rasul suruhkan makna Rasul khianat. Jadi mesti Rasul menyampaikan. Yang kedua ni mustahil menyembunyikan. Apa maksud mustahil menyembunyikan? Mesti tidak Rasul suruhkan, bahkan mesti Rasul bagi tahu. Mesti Rasul bagi tahu. Apa yang mesti Rasul menyampaikan bagi tahu? Pada barang yang disuruh akan mereka itu menyampaikan dia. Dan yang ketiga, dan harus menyembunyikan pada barang yang diberi pilih akan mereka itu dengan menyembunyikan dia dan menyampaikan dia kepada makhluk. Jadi bahagian yang ketiga tu harus tabligh tu terserahlah kepada Rasul. Rasul nak suruhkan pun tak ada masalah. Itu maksudnya. Harus menyembunyikan, makna Rasul nak suruhkan pun boleh. Sebab tu maksud harus menyembunyikan. Kalau wajib menyembunyikan yang tadi tu, yang nombor 2 tu. Wajib Rasul menyembunyikan. Sebab benda tu dilarang oleh Allah menceritakan kepada orang lain. Itu wajib Rasul suruhkan. Rasul takkan sampaikan pada seorang pun. Dan dalil atas tabligh mereka itu ialah kita fikir, tilik dengan akal fikiran, iaitu jika mereka itu Rasul tidak bersifat dengan tabligh, kalaulah Rasul itu tidak bersifat dengan menyampaikan, yakni dengan makna yakni menyampaikan barang yang disuruh akan mereka itu menyampaikan dia kepada makhluk, nescaya adalah mereka itu bersifat dengan kitman, artinya menyembunyikan barang yang disuruh akan mereka itu dengan menyampaikan dia kepada makhluk, dan iaitu menyembunyikan perkara yang disuruh oleh Allah menyampaikan, hukumnya mustahil. Allah perintah sampaikan, Allah perwajibkan sampaikan kepada manusia, kepada umat. Tiba-tiba Rasul suruhkan, mustahil, tak boleh terima pada akal. Membawa pada khianat mustahil Rasul khianat sebab dia amanah kan? Betul? Kalau Rasul menyembunyikan benda yang Allah suruh sampai, dia sembunyikan. Yang Allah suruh sembunyi pula dia ceritakan, makna dia khianat dengan Allah. Dia tidak amanah lah. Padahal amanah Rasul tu wajib.
Iaitu mustahil atas mereka itu kerana kita sudah mengetahui akan beberapa, dengan mana banyak perkara yang menyampaikan mereka itu kepada makhluk yang sampai kepada kita semua ini dengan bertalu-talu dan bertali-talian, bersanad-sanad, bersambung-sambung maksudnya. Dalilnya, buktinya Rasul itu tidak menyembunyikan sampai dah kepada kita ni nikmat iman dan Islam. Kalau Rasul tu menyebutkan, tak merasalah kita nikmat iman Islam. Betul? Tak tahulah kita tentang semayang, tentang puasa, tentang zakat. Mana nak ambil? Kalau Rasul tu menyembunyikan, ni semua kita dah tahu. Semayangnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, ada macam-macam lagi. Imannya, Islamnya, akidahnya, yang mana sampai kepada kita ni dalam hal keadaan bertalu-talu, bertali-talian, bersanad-sanad, bersambung-sambung. Ilmu tu sampai dah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengambil akan dia daripada Rasul. Jadi apa yang kita terima hari ni, semayang, puasa dan sebagainya, bertali-talian, makna bersambung-sambung. Tempat ambilan tu tadi tu, yang kita tahu ni, suruhan semayang, suruhan puasa ni kita ambil daripada hadis-hadis Nabi yang bersambung-sambung, bersanad-sanad sampailah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika menyembunyikan mereka itu, kalaulah mereka itu Rasul menyembunyikan, nescaya kita semua ini tidak dapat mengetahui suatu pun. Jangan kata bab semayang, bab puasa, Islam pun tak merasa. Islam pun tak rasa dah Islam tu apa, iman tu apa, tak merasa dah lah kalau Rasul tu menyembunyikan. Lagi pula menyembunyikan barang yang disuruh menyampaikan itu hukumnya haram, lagi dikutuk akan dia. Seperti mana katimul ilmi mal'unan, bermula yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat akan dia. Allah benci orang yang menyembunyikan ilmu. Kalau kita tahu, sampaikan sekadar yang kita tahu. Yang tak tahu, kata tak tahu. Ustaz, tanya ni, saya tak pandai lah. Gini-gini, oh minta maaf lah, saya tak pandai, saya pun tak kerti juga. Dia kata, bodoh Ustaz ni. Memang bodoh Memang bodoh lah kita. Betul? Kita bukan semua benda kita tahu. Orang yang memang bodoh lah. Kita bukan pandai. Ada dalam kitab ni pun baca tu, mengangkat-angkat baca. Jadi Tok Guru pesan, kalau mu tak tahu, jawab mu tak tahu. Kalau tahu, mu jawab setakat mu tahu. Jangan mu bohong. Mu tak kerti, mu cakap mu tak kerti. Mu tak faham, mu cakap mu tak faham. Suruh cari orang lain, suruh tanya orang lain. Jangan nak belagak alim semua benda. Kan malunya pasal ni orang ada kat 2,000 ni. Murid ada kat 2,000 ni. Orang menonton ni dekat live ni dekat 10,000 ni. Kan tiba ada soalan jawab tak tahu pula. Bangang Ustaz ni. Kan daripada kena bangang, jawab je lah salah-salah. Nampak tu, merosakkan orang nanti sekarang. Jadi maknanya tidak amanah tu. Tu sifat tak elok. Kalau tak tahu, jawab tak tahu, memang kita jahil. Bukan alim semua benda. Itu bukan tahu. Tu pesan tu. Tak tahu, jawab tak tahu. Apa nak malunya, dah memang betul kita tak pandai. Bukan tahu semua benda. Pandai beki kereta, pandai? Pergi kereta pergi sebelah. Allah tak bagi kita ni pandai semua benda. Hikmahnya supaya saling memerlukan. Di situ akan terjalinnya ukhuwah. Kalau semua kita gerti, tutuplah kedai. Nak beki apa? Kita pun pandai beki. Nak buat rumah, buat apa, nak panggil orang, kita pun boleh buat. Jahit baju, kita pun pandai. Buat kuih, kita pun pandai. Apa lagi? Semua kita pandai. Tutup kedai lah macam tu, tak boleh cari makan. Nampak tak? Jadi ada hikmah Allah jadikan orang tu pandai yang tu, dia tak pandai yang ni. Ahli dunia, dia tak pandai tentang akhirat. Ada cari alim ulama. Alim ulama kita rosak, cari orang pandai tentang ilmu dunia. Jadi situ terjalinnya ukhuwah kat situ. Baik. Kemudian jadi setakat mana kita pandai, sampaikan. Ajarlah anak-anak kita. Setakat mana yang kita pandai, ajarlah anak-anak kita tu. Jadi jariah bagi diri kita. Kalau begitu, kejaplah di hati kita bahawa Rasul-Rasul itu bersifat tabligh. Kalau begitu, maknanya selepas daripada kita menimbang-nimbang dengan dalil akli tadi,
Nyatalah, jelaslah, teranglah, sungguhlah bahawasanya setiap rasul yang diutuskan oleh Allah itu menyampaikan, artinya menyampaikan, tidak menyembunyikan sekali-kali. Maksud tidak menyembunyikan apa ni? Tidak menyembunyikan sekali-kali perkara yang disuruh. Adapun yang dilarang menyampaikan, itu wajib Rasul wajib Rasul menyembunyikan. Jadi tabligh ada berapa? Pandai dah, masya-Allah, tabarakallah. Tadi satu je tabligh. Wajib menyampaikan, tak ada yang Rasul sembunyikan. Bila dah belajar ni, rupa-rupanya ada 3 tabligh. Jadi jangan memada dengan sekolah lah. Jangan memada dengan sekolah. Kena 2 sekolah paling kurang. Lebih lagi 2 sekolah, itu lagi baik. InsyaAllah cukuplah sekadar tu, InsyaAllah. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada pagi ini, kita doa pada Allah, mudah-mudahan sekalian yang hadir, yang mengikuti, mendapat rahmat dan redha daripada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan pada usia kita, dipanjangkan umur, diberikan umur yang berkat, diluaskan rezeki yang halal, rohani dan jasmani. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kepada kita dapat merasai cinta dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan dalam hati kita ada cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, yang berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah, tak kira lelaki perempuan, yang soleh, yang solehah, yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memilih kita dan sahabat-sahabat kita semua hadir di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah untuk beramal dengan ilmu yang baik, meninggalkan segala yang dibenci oleh Allah zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, beri taufik kepada kita untuk bersalawat sebanyak-banyak mungkin pada setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Moga dikabulkan segala doa dan hajat yang tersurat, yang tersirat, yang sedang diuji dengan musibah, sakit. Mudah-mudahan diberikan kesihatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ada abang cakap apa tadi? Mari kita sama-sama hadiahkan Fatihah. Abang Jailani punya ayah dia. Siapa nama dia? Haji Muhammad bin Mahmud. Haji Muhammad bin Mahmud. Mahmud. Mari sama-sama kita menghadiahkan, mensedekahkan Fatihah kepada almarhum. InsyaAllah. Khususan di hadir niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qutri untha wa dhakar. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma waffiqna li ta'atika wa tarkil ma'asi zahira wa batina wa tammim taqsirana wa taqabbal a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu